Sebab itu tuan-tuan, kalau sifat ujub ini dah mula terdetik saja dalam diri, buanglah cepat-cepat. Sebab itulah di sini mustahaknya ada satu disiplin ilmu dalam Islam dipanggil tasawuf. Tasawuf inilah antara disiplin yang boleh membuang sifat ujub. Sebab itu jangan marah orang ngaji tasawuf. Cuma yang sekarang ni dia masuk tasawuf, dia jadi tak betul tu. Dia tak tasawuf, dia tahu sauk. Dia sauk. Tak mana untuk guru internet, mana dia sauk sini, sauk sana. Lalas semayang syirik. Dia apa benda punya. Orang tasawuf ni makin jadi dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Dia rasa syirik pula semayang sebab sembah dinding. Dia kata Mekah kan jauh. Letih orang hidup pakai otak ni susah. Buang cepat-cepat. Caranya ni kalau tuan-tuan tak masuk tasawuf boleh je cara macam diajar oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Cuma tu tasawuf juga. Antaranya adalah kita cepat-cepat bergantung kepada Allah dengan beristighfar dan menyebut satu ayat yang Nabi sendiri pernah ajar, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Cepat-cepatlah engkau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bila terdetik saja, awal aku datang semayang hari ni, bila tak sampai lagi, aku sampai dulu. Dia tak cerita ke orang, dia tak up status, tapi dalam hati, bila ada saja begitu, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah kita kalau azan, kenapakah azan, jawapan untuk hayya 'alas salah berbeza dengan jawapan seruan yang lain. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah jawapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas salah, kita tak akan jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tak. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Saya ni berjaya datang dengan izin kudratmu ya Allah yang menggerakkan kaki saya. Walaupun petang ni saya termakan, salah makan, ada go out sikit, tapi Allah bantu saya dapat datang surau. Dia tak akan rasa ni aku ni gaut-gaut pergi semayang lagi ni. Tak. Dia rasa aku pergi ni Allah yang memberi izin, menggerakkan, memberi kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu Nabi SAW dia mengajar kita satu doa yang mana kata ulama, doa ini juga elok dibaca pada akhir solat. Selain daripada doa minta jauh daripada fitnah dajjal, fitnah kubur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Mana dia minta dengan Allah. Bukan kerana kita berjaya datang surau sah pertama ni kerana kita. No. Allah. Sebab itu Nabi doa, ya Allah, tolonglah supaya saya dapat terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan cara ibadah terbaik kepadamu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi bayangkanlah, segala ibadah yang kita buat takkan memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan nak sombong balik belajar pada Mesir. Kalau bukan Allah yang mudahkan urusan kita pergi ke Al-Azhar dulu, tak akan dapat kita belajar ke Mesir. Tak payahlah nak balik ke Malaysia ngepok jalan. Azhari. Apa nak kata orang Urduni tak bagus ke? Nak kata orang ngaji UKM tak bagus ke? Jangan. Merasa diri lebih daripada orang, itu sombong. Kita kena ingat balik, aku dulu pergi ke Mesir sebab dapat bantuan daripada zakat Selangor, daripada orang persendian, orang perseorangan. Barulah dia akan kurangkan rasa kepongekan dan kesombongan itu. Kita dapat pergi ke Mekah ke, buat haji ke, datang surau, apa saja, semuanya dengan izin Allah. Seorang guru pun tidak akan mampu mengajar ilmu yang bermanfaat melainkan dengan izin Allah. Seorang pegawai kerajaan tidak mungkin dapat bekerja dengan cemerlang melainkan dengan pertolongan Allah. Kita berniaga jadi kaya raya pun, kita berjaya bukan kerana kita pergi kursus cocok kepala ke, jerit-jerit nak jadi kaya, bukan. Kerana ada coach, ada mentor. No, kita kaya kerana Allah. Jangan jadi macam Qarun. Qarun bila orang tanya, apa sebab you berjaya? Kerana saya lah. Dia tak nak sebut pun ini daripada Allah.
Saya ada juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan ni. Kita tegur lah. Sebab benda menyebabkan awak masuk neraka, esok awak tak cakap, ustaz tak pesan, ni kita pesan. Dalam kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah, biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor, kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan. Mentor contoh teladan. Kita memerlukan satu kumpulan kawan-kawan kita yang sama survive nak berniaga. Dan yang empat, kita ada strategi. Maka dengan adanya 4 unsur itu, kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya. Walaupun orang tanya, tuan, macam mana saya nak pastikan saya ni penoreh getah, macam mana saya nak pastikan getah saya ni boleh dijual dengan lebih baik lagi? Walaupun dia kata tak apalah, buat sistem marketing yang bagus, buat FB yang bagus, jual getah sekerak je, kena ada FB juga rupanya. Tak apalah, mungkin jawapan tu auto punya reply. Tapi kita nak terangkan pada malam ni, next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya, jawapan nombor 1 bukan mentor, bukan coach, Allah. Sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca Qarun kena terajang dengan Allah Ta'ala. Apa sebab? Qarun, Allah, ni semua cerita dalam Quran. Qarun ni Allah Ta'ala rekodkan. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Lalu kata Allah, Qarun lengkap dengan segala perhiasannya. Tuan-tuan bayangkanlah TikTok ke apa, orang kaya-kaya kan suka tunjuk pakai baju kot dia lah dengan macam-macam, malah sebutlah nama-nama akaunnya, naik-naik misai gini, tunjukkan dia banyak kereta di tengah menunggu, dia pun tunjuk. Bila orang kecam, ini kita nak berkongsi kesyukuran. Ini ayat Qarun, standard Qarun punya jawapan. Kita nak tunjukkan, kita appreciate kita punya kejayaan. Dia pun jalan. Kemudian qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya, maka ketika itu kata Allah, orang ramai yang pun nak jadi kaya macam Qarun. Dia punya top fan dia, peminat dia, mentor-menti dia, dia punya subscriber dia punya peminat-peminat luar biasa ini pun menjerit-jeritlah bila nampak Qarun datang dengan pakaian yang berhias-hias. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Semua cakap begitu. Sama macam kita lah. Buka YouTube, buka Facebook, buka reel ke, buka dalam TikTok ke, gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya. Dia pun ceritalah cara nak beli rumah. Kita berkata, bilalah aku nak dapat macam ni. Samalah, yang pengikut Qarun tu pun mereka sama-sama mengatakan bahawa ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Moga-moga kita juga diberi kekayaan macam Qarun. Sehingga ada di kalangan peminat fanatik dia menyambung pula, innahu lazu hazzin azim. Hoi, buntung dia tu. Beruntung sangat Qarun tu. Hidupnya mewah, untung dia. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Lantas orang pun datang jumpa dengan Qarun. Wartawan apa semua ya. Datang, dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada Qarun, wahai Qarun, macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja, sekarang you boleh jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Apa bisnes you buat? Kripto kah? Kripto coin kah apakah? Ceritalah, kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78, dia boleh jawab, saya kaya kerana saya ada knowledge macam mana nak kaya. Ilmin indi, kerana saya ada knowledge, ilmu. Apa salah kalau dia sebut saya berjaya kerana izin daripada Tuhan, saya dulu susah, kan lebih manis. Oh ini tidak, saya berjaya kerana saya ilmin indi, kerana saya ada latihan, saya pergi kursus, saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali, sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan. Apakah kesan kepada Qarun ketika itu? Allah murka, tenggelamkan di dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi, maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap azab itu, dan tak akan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun punya kaya tuan-tuan, sampai sekarang kaya. Sehingga kan orang buat satu program, dia panggil mencari harta karun. Sampai kat Shah Alam harta karun. Bayangkanlah. Walaupun dia tu di Mesir je, tapi punyalah kaya sampai
Di Malaysia pun orang buat treasure hunting, orang akan panggil harta karun. Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak. Kayanya karun ini. Tapi dia select dia satu je. Dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya kerana Allah. Dia kagum dengan diri dia. Dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam. Maka bila Qarun dah tenggelam dengan harta benda dia, netizen, orang-orang yang dulunya mengkagumi Qarun, akhirnya left group. Ada yang unfollow, ada yang unfriend. Semua join group geng surau je akhirnya. Semua jadi takut dah menengok bos dia dah tenggelam dalam bumi. Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun, mereka telah sedar lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat 82. Baru sedar. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Saya dipahamkan sebentar lagi. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak untuk kita nak syiar ni bagi berkat kampung kita mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kita akan sambung kemudian. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.